Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya. Ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita masih lagi berada pada sesi tadabbur surah-surah Al-Quran. Di mana pada video kali ini, kita akan membicarakan satu surah yang dinamakan Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams, surah matahari, merupakan surah Makkiyah, yang mana surah ini mengandungi 15 jumlah ayat keseluruhannya dan merupakan surah yang ke-91 di dalam Al-Quran. Mari kita teruskan pada perbincangan berkaitan dengan surah Asy-Syams. Bagi asbabun nuzul tidak dinyatakan di dalam kitab tafsir, jadi oleh itu kita akan meneruskan kepada latar belakang surah Asy-Syams. Surah pendek yang mempunyai rentak kata yang sama dan bunyi irama yang sama ini adalah mengandungi beberapa sentuhan perasaan yang lahir dari pemandangan-pemandangan dan gejala-gejala alam yang disebut pada awal surah ini. Pemandangan-pemandangan dan gejala-gejala alam ini seolah-olah merupakan frame bagi penjelasan hakikat agung yang ditegaskan oleh surah ini, iaitu penjelasan hakikat jiwa manusia dan kesediaan-kesediaan semula jadinya. Juga penjelasan tentang peranan manusia terhadap urusan dirinya sendiri dan tanggungjawabnya di atas untung nasibnya. Hakikat ini telah dihubungkan oleh surah ini dengan hakikat-hakikat alam dan pemandangannya yang tetap. Surah ini juga mengandungi kisah kaum Thamud dan perbuatan-perbuatan mereka yang mendustakan amaran Rasul mereka Nabi Saleh AS. Juga perbuatan mereka menyembelih unta mukjizat dan malapetaka yang menghapuskan mereka. Kisah kaum Thamud merupakan contoh dari kerugian yang menimpa manusia yang tidak membersihkan jiwanya dan tidak memaksakannya menurut jalan takwa, malah membiarkannya ditunggang kejahatan sebagaimana yang dijelaskan dalam ceraian pertama surah ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya amat beruntunglah orang yang membersihkannya dan sesungguhnya amat rugilah orang yang mencemarkannya. Kita lihat bagi pentafsiran ayat 1 hingga 10 bagi surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahayanya yang terang benderang. Wal qamari idza talaha. Dan bulan apabila ia mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Dan siang apabila ia memperlihatkan dengan jelas nyata. Wal laili idza yaghshaha. Dan malam apabila ia menyelubunginya dengan gelap gelita. Was samaa'i wa ma banaha. Demi langit dan yang membinanya dalam bentuk yang kuat kukuh yang melambangkan kekuasaannya. Wal ardi wa ma tahaha. Serta bumi dan yang menghamparkannya untuk kemudahan makhluk-makhluknya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dan pemandangan-pemandangan alam di samping bersumpah dengan jiwa manusia, penciptaannya yang sempurna dan ilham yang diterima olehnya. Sumpah ini meletakkan nilai yang amat besar ke atas makhluk-makhluk ini dan mengajak manusia supaya merenungi dan meneliti apakah nilai-nilai dan erti-erti dari kejadian-kejadian itu hingga mewajarkan Allah yang Maha Agung bersumpah dengannya. Dialog tanpa suara di antara kejadian-kejadian alam dan hati nurani manusia.
Pemandangan-pemandangan alam dan gejala-gejalanya merupakan bahasa rahsia di antara alam dengan hati manusia. Satu bahasa yang terkenal di lubuk fitrah dan perasaan manusia. Di antara kejadian-kejadian alam dan manusia terdapat dialog-dialog tanpa bunyi dan tanpa suara. Kejadian-kejadian itu menyampaikan perkataan dan bisikannya kepada hati dan roh manusia. Ia mencetuskan denyut hayat dalam hati manusia apabila mereka merenungi dan memandangnya untuk bermesra, berbisik-bisik dan berdialog dengannya di samping mencari ilham-ilham dan saranan-saranan. Kerana itu, Al-Quran banyak sekali mengajak hati manusia supaya meneliti pemandangan-pemandangan alam di berbagai-bagai tempat dengan menggunakan berbagai-bagai cara. Kadang-kadang dengan arahan-arahan secara langsung dan kadang-kadang pula dengan singgungan-singgungan sampingan seperti bersumpah dengan kejadian-kejadian dan pemandangan-pemandangan dan menggunakan sebagai frame untuk menjelaskan hakikat-hakikat yang akan dijelaskan kemudian. Arahan-arahan dan singgungan-singgungan yang seperti itu banyak sekali terdapat dalam bahagian juz' amma ini. Hampir setiap surah tidak sunyi dari ayat-ayat yang menggerakkan hati manusia supaya menjelajah di alam buana ini untuk berbisik-bisik mencari ilham-ilham dan menerima darinya menerusi bahasa rahsia, bukti-bukti dan bisikan-bisikannya. Di sini kita dapati Allah bersumpah dengan wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya pagi yang terang benderang. Matahari di waktu pagi. Mula-mula ia bersumpah dengan kejadian matahari secara umum, kemudian bersumpah dengan matahari ketika ia terbit di waktu pagi dan meninggi di kaki langit secara khususnya. Di waktu itu cahaya matahari kelihatan paling indah dan paling manis. Di musim dingin, waktu ini merupakan waktu hangat yang lemah lembut dan mesra. Sedangkan di musim panas, ia merupakan waktu pancaran cahaya yang jernih dan cemerlang sebelum tibanya cahaya panas waktu zuhur yang terik. Pendeknya, matahari di waktu pagi berada dalam waktunya yang paling indah dan paling jernih. Ada riwayat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan duha dalam ayat ini bukannya waktu pagi, tetapi ialah waktu siang hari seluruhnya. Tetapi bagi kami berpendapat kita tidak perlu berganjak dari maknanya yang dekat iaitu waktu pagi, kerana ia mempunyai pengertian dan tujuan yang khusus. Kemudian Allah bersumpah dengan bulan yang mengiringi matahari dengan cahayanya yang lembut dan jernih hening. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya. Di antara bulan dan hati manusia. Memanglah di antara bulan dan hati manusia itu telah terjalin kasih mesra yang meresap ke segenap sudut jiwa. Di mana-mana sahaja hati bersua dengan bulan, rasa rindu mesranya terus memancar dan membungkas. Bulan menyampaikan bisikan-bisikan dan ilham-ilhamnya kepada hati manusia, di samping mengucapkan tasbih-tasbihnya kepada Allah penciptanya. Ucapan-ucapan ini hampir didengari oleh hati yang dilama perasaan dalam cahaya bulan yang lembut. Kadang-kadang hati ini merasa ia sedang bermandi dalam cahaya indah di malam purnama raya, membersih segala kekotorannya, menikmati sepuas-puasnya sambil berpeluk-peluk dengan nurnya yang amat dicintainya dan menyedut rahmat Allah yang menyegarkan dalam pancaran nur itu. Kemudian Allah bersumpah dengan hari siang, wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika ia menampakkannya dengan jelas. Hari siang. Ini menunjukkan bahawa maksud kata-kata duha dalam ayat yang lepas itu ialah khusus waktu pagi, bukannya hari siang keseluruhannya. Dhamir jalaha, menampakkannya, itu pada lahirnya kembali kepada matahari, yakni menampakkan matahari. Tetapi saranan Al-Quran membayangkan bahawa dhamir itu kembali kepada bumi, yakni menampakkan bumi. Uslub Al-Quran memang mempunyai saranan-saranan sampingan seperti saranan yang tersembunyi di dalam ayat ini. Kerana saranan itu memang lumrah dalam tanggapan manusia dan secara halus, ia boleh dihadirkan oleh pengungkapan ayat itu. Ia bererti hari siang menampakkan bumi dengan jelas. Siang juga mempunyai kesan-kesannya di dalam kehidupan manusia yang memang diketahui oleh mereka. Tetapi oleh kerana terlalu kerap berulang-ulang, maka manusia kadang-kadang lupa kepada keindahan dan kesan-kesan hari siang itu. Singgungan sepintas terhadap hari siang di dalam ayat ini ialah untuk mendorong manusia supaya memerhati dan meneliti hikmah dari kejadian hari siang yang agung itu. Begitu juga Allah sumpah dengan hari malam. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika ia melindunginya. Hari malam. Hari malam itu merupakan tudung yang melindungi segala-galanya dan pemandangan hari malam meninggalkan kesan dalam hati manusia.
Hari malam juga mempunyai kesan-kesannya di dalam kehidupan manusia sama seperti kesan-kesan hari siang. Kemudian Allah bersumpah dengan langit dan pembinaannya yang rapi. Was-samaa'i wa ma banaha. Dan demi langit dan pembinaannya yang rapi. Apabila disebut langit, maka yang terlintas dalam fikiran kita ialah sesuatu yang kita nampak seperti kubah di atas kepala kita, di mana bertaburan bintang-bintang dan planet-planet yang beredar di garis peredaran masing-masing. Tetapi sebenarnya, kita tidak mengetahui hakikat langit. Langit yang kita lihat di atas kita itu kelihatan begitu kukuh dan padu, tidak pernah rosak dan kacau bilau. Ini menunjukkan bahawa pembinaannya amat rapi. Tetapi bagaimana langit itu dibina dan dibangunkan? Apakah yang menahan dan memegang bahagian-bahagian langit itu dari jatuh berguguran semasa beredar di angkasa raya yang tidak diketahui di mana awal dan di mana akhirnya? Semuanya itu kita tidak mengetahui. Segala pendapat yang dikemukakan mengenai langit itu tidak lebih dari teori-teori sahaja yang boleh dipertikaikan dan boleh diubah dan dipindah. Ia bukan merupakan pendapat-pendapat yang benar-benar kukuh dan mantap. Apa yang benar-benar meyakinkan kita ialah Allah yang memegang bangunan langit itu. Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi supaya tidak musnah. Dan andainya kedua-duanya musnah, tiada siapa pun yang dapat menahan kedua-duanya selain dari Allah. Surah Fatir ayat 41. Inilah satu-satunya yang kita tahu dengan penuh keyakinan. Begitu juga Allah bersumpah dengan bumi yang terhampar. Wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi dan penghamparannya yang terbentang luas. Bumi yang terhampar. Keadaan bumi yang terhampar itu merupakan satu hakikat yang membolehkan manusia dan lain-lain makhluk hidup di atasnya. Inilah ciri-ciri bumi dan penyesuaian-penyesuaian yang diciptakan Allah di bumi ini yang membolehkan wujudnya hayat di bumi ini mengikut perencanaan dan pentadbirannya. Jika salah satu dari ciri-ciri itu rosak, maka kehidupan di atas bumi tidak mungkin wujud dan ia tidak mungkin berjalan mengikut peraturan yang telah dijalankan. Sifat bumi yang terbentang dan terhampar seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan setelah itu dia hamparkan bumi dan dari bumi dia keluarkan air dan tumbuh-tumbuhannya. Surah An-Nazi'at ayat 30 dan ayat 31. Merupakan ciri bumi yang terpenting sekali di antara ciri-ciri dan penyesuaian-penyesuaian yang lain. Hanya tangan kudrat Allah sahaja yang mengendalikan urusan ini. Apabila Allah menyebut di sini ciri bumi yang terhampar ini, maka ia mengingatkan manusia kepada kuasanya di sebalik ciri itu dan menyentuh hatinya supaya merenungi hikmahnya dan mengingati Allah. Hakikat jiwa manusia. Kemudian datang pula penjelasan mengenai hakikat agung mengenai jiwa manusia dalam keterangan sumpah ini, iaitu hakikat yang mempunyai hubungan dengan alam buana, pemandangan-pemandangan dan gejala-gejalanya. Ia merupakan salah satu bukti agung di alam yang saling berkait dan selaras. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa dan penciptaannya yang sempurna. Kemudian Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan takwanya. Sesungguhnya amat beruntunglah orang yang membersihkannya dan sesungguhnya amat rugilah orang yang mencemarkannya. Keempat-empat ayat ini di samping ayat berikut, wahadainahun najdain, dan bukankah kami telah tunjukkan kepada jalan kebaikan dan jalan kejahatan? Surah Al-Balad ayat 10. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya jalan hidayat dan terpulanglah kepadanya sama ada dia bersyukur atau menjadi amat kafir. Surah Al-Insan ayat 3. Keempat-empat ayat ini merupakan asas teori kajian psikologi Islam. Ayat ini mempunyai pertalian yang melengkapkan keterangan ayat-ayat lain yang menunjukkan bahawa manusia itu mempunyai dua tabiat seperti firman-Nya, إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Maksudnya, kenangilah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah
dan setelah aku sempurnakan penciptaannya dan meniup roh ciptaanku kepadanya, maka mereka pun sujud kepadanya. Surah Sad. Begitu juga ayat-ayat ini mempunyai pertalian yang melengkapkan keterangan ayat yang menetapkan dasar tanggungjawab individu seperti firman-Nya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang terikat dengan tanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Surah Al-Mudaththir ayat 38. Dan ayat-ayat menjelaskan bahawa Allah mengaturkan tindakannya terhadap manusia mengikut realiti manusia seperti firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubahkan keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubahkan keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat-ayat yang seperti inilah lahirnya pandangan Islam terhadap manusia dengan segala sifat-sifatnya yang pokok, iaitu manusia adalah satu makhluk yang mempunyai dua tabiat, dua kesediaan dan dua kecenderungan. Kita maksudkan dengan dua tabiat ialah manusia telah diciptakan dari tanah bumi dan dari tiupan roh ciptaan Allah. Ia telah dilengkapkan dengan kesediaan-kesediaan yang sama untuk menuju ke jalan yang baik dan ke jalan yang jahat, ke jalan hidayat dan ke jalan kesesatan. Ia berkeupayaan untuk membezakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Begitu juga ia berkemampuan untuk mengarahkan dirinya ke jalan yang baik dan ke jalan yang tidak baik. Keupayaan dan kemampuan ini tersembunyi di dalam jiwanya, yang kadang-kadang disebut oleh Al-Quran sebagai ilham seperti dalam surah ini. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa dan penciptaannya yang sempurna, kemudian Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan takwanya. Dan kadang-kadang disebutkan sebagai hidayat, wa hadainahun najdain. Dan bukankah kami hidayatkan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan? Surah Al-Balad ayat 10. Keupayaan dan kemampuan itu tersembunyi dalam jiwa manusia dalam bentuk kesediaan-kesediaan, sementara peranan agama-agama, bimbingan-bimbingan dan faktor-faktor dari luar ialah menggerak, menguat dan membimbing kesediaan-kesediaan itu ke sana atau ke sini. Ia bukannya diciptakan oleh faktor-faktor luaran, malah ia diciptakan semula jadi lagi. Ia wujud selaku tabiat semula jadi dan tersembunyi selaku ilham. Sebab-sebab manusia bertanggungjawab. Di samping kesediaan-kesediaan semula jadi yang tersembunyi itu, terdapat pula daya kekuatan yang sedar, mampu berfikir dan memimpin di dalam diri manusia. Dan dengan daya kekuatan ini menjadikan manusia itu bertanggungjawab di atas tindak tanduknya. Oleh itu, sesiapa yang menggunakan daya kekuatan ini untuk membersihkan dirinya dan menyuburkan kesediaan-kesediaan yang baik yang ada padanya hingga dapat menundukkan kesediaan-kesediaan yang jahat, maka bererti ia telah mencapai kejayaan dan keberuntungan. Sebaliknya, sesiapa memalap, membenam dan melemahkan daya kekuatan ini, bererti ia telah ditimpa kerugian. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya amat beruntunglah orang yang membersihkannya dan sesungguhnya amat rugilah orang yang mencemarkannya. Oleh itu, di sana timbul persoalan tanggungjawab sebagai akibat kerana manusia telah dikurniakan daya kekuatan yang sedar dan mampu berfikir yang membolehkannya memilih dan membimbing kesediaan-kesediaan semula jadinya yang boleh disuburkan dalam bidang kebaikan dan dalam bidang kejahatan. Pendeknya, ia merupakan kebebasan yang dibayar dengan tanggungjawab. Ia merupakan daya kebolehan berfikir yang dibayar dengan tugas atau taklif, dan ia merupakan pengurniaan yang dibayar dengan kewajipan. Di samping dikurniakan daya kebolehan berfikir, manusia dibantu dengan agama dari Allah. Sebagai rahmat kepada manusia, Allah tidak hanya meninggalkan mereka kepada pimpinan kesediaan-kesediaan semula jadi melalui ilham-ilham dan pimpinan daya kekuatan berfikir yang sedar, yang mampu menguasai tindak tanduk mereka sahaja. Bahkan, Allah membantu mereka dengan agama-agama yang dibawa para rasul untuk memberikannya neraca-neraca pertimbangan yang teguh dan halus kepada mereka, dan mendedahkan kepada mereka kejadian-kejadian alam yang mencetuskan keimanan dan bukti-bukti yang membawa kepada hidayat yang terdapat pada diri mereka dan kejadian-kejadian di sekeliling mereka. Dan seterusnya, menghapuskan kekaburan dari diri mereka yang ditimbulkan oleh hawa nafsu mereka supaya mereka dapat melihat kebenaran dalam bentuk rupanya yang sahih. Dengan ini, maka jalan hidup yang akan ditempuh manusia itu menjadi begitu terang lagi bersuluh. Tiada diganggu sebarang kekaburan dan kesamaran, dan membolehkan daya kekuatan yang sedar bekerja dengan kefahaman yang jelas terhadap hakikat laluan yang dipilih dan dihayatinya. Inilah kehendak Allah pada keseluruhan terhadap makhluk manusia.
dan segala sesuatu yang berlangsung dalam lingkungan bererti menepati dengan kehendak Allah dan perencanaan umumnya. Pandangan yang amat ringkas ini melahirkan beberapa hakikat yang penting dalam bimbingan pendidikan. Hakikat yang penting dalam aspek pendidikan. Pertama, hakikat ini telah mengangkatkan nilai makhluk insan apabila ia menganggapkan manusia itu layak memikul tanggungjawab terhadap arah tujuan yang dipilihnya dan apabila ia memberi kepadanya kebebasan memilih, iaitu kebebasan dalam lingkungan kehendak Allah yang menentukan kebebasan itu. Kebebasan dan tanggungjawab inilah yang meletakkan makhluk manusia di tempat yang mulia dan memberikannya darjat yang tinggi di alam ini, sesuai dengan kejadiannya yang diciptakan Allah dengan tangan kudratnya sendiri, kemudian ditiupkan kepadanya roh dari ciptaannya dan dilebihkannya di atas kebanyakan makhluk-makhluk yang lain. Kedua, hakikat ini meletakkan di atas bahu manusia tanggungjawab terhadap untung nasibnya sendiri dan meletakkan urusan hidupnya di hadapannya dalam lingkungan kehendak Allah yang Maha Agung sebagaimana telah dijelaskan. Kerana itu, hakikat ini membangkitkan dalam hatinya perasaan-perasaan waspada, berhati-hati dan bertakwa. Di samping itu, ia sedar pula bahawa Allah menentukan takdir terhadapnya menurut tindakan-tindakan yang dilakukannya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubahkan keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubahkan keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini adalah satu tanggungjawab yang amat berat yang tidak harus dilupa dan dicuai. Yang ketiga, hakikat ini membuat manusia sentiasa merasa perlu merujukkan kepada neraca-neraca pertimbangan ilahi yang teguh dan tetap supaya ia tetap yakin bahawa ia tidak ditipu dan disesatkan hawa nafsunya. Dan supaya ia tidak diheretkan nafsunya ke arah kebinasaan dan tidak ditimpa balasan Allah yang ditimpakan ke atas orang-orang yang bertuhankan nafsu. Dengan itu, ia akan terus hampir dengan Allah, berpedomankan hidayatnya dan bersuluh dengan nur petunjuknya untuk menempuh jalan-jalan yang menyesatkan. Oleh itu, tidak ada batas bagi keupayaan manusia untuk mencapai setinggi-tinggi darjat dalam membersih dan meluhurkan dirinya apabila ia bermandi dalam nur hidayah Allah yang melimpah ruah ini dan membersihkan dirinya dalam gelombang air hidayat yang memancut di sekelilingnya dari mata air alam ini. Kita lihat pula kepada pentafsiran bagi ayat 11 hingga ayat 15. Kebinasaan kaum Tsamud. Selepas itu, Allah menunjukkan satu contoh dari contoh-contoh kerugian yang telah menimpa manusia yang membenamkan jiwanya, melindungkannya dari hidayah Allah dan mengotorkannya. Contoh ini digambarkan dalam bentuk kemurkaan, keseksaan dan kebinasaan yang telah ditimpakan ke atas kaum Tsamud. Kadzabat Tsamud bitagwaha. Ingatlah, kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha. Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Maka berkatalah Rasul Allah, yakni Nabi Saleh, kepada mereka, janganlah kamu ganggu unta betina dari Allah itu dan janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat air minumnya supaya kamu tidak ditimpa azab. فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Setelah Nabi Saleh memberi amaran, lalu mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu. Dengan sebab dosa mereka, maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan serta ia meratakan azab itu meliputi mereka sehingga punah ranah semuanya. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Dan Allah tidak hiraukan kesudahan mereka yang demikian, kerana itu adalah balasan yang adil. Unta mukjizat. Kisah kaum Tsamud dengan Nabi mereka Saleh AS telah diterangkan di beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim. Dan yang paling dekat ialah dalam surah Al-Fajr dalam juz Amma ini. Oleh itu, cerita-ceritanya yang terperinci bolehlah dirujukkan di sana. Dalam surah ini, Allah hanya menyebut bahawa kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya dengan sebab perangai mereka yang kejam dan melampau. Sifat keterlaluan inilah yang merupakan satu-satunya
sebab mereka mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Dan keterlaluan itu dapat dilihat pada tindakan seorang yang paling jahat dari mereka. Dialah yang menyembelih unta mukjizat. Dialah yang paling celaka dan paling malang kerana dosa besar yang dilakukannya. Nabi Saleh alaihissalam telah memberi amaran kepada mereka sebelum mereka bertindak melakukan kekejaman itu. Ia mengingatkan mereka supaya jangan menyentuh unta Allah atau merampas air yang telah ditentukan Allah untuk unta itu sehari dan untuk mereka sehari. Sebagaimana yang telah disyaratkan ke atas mereka apabila mereka menuntut bukti dari Allah. Dan Allah telah menjadikan unta itu sebagai bukti mujizat kepada mereka. Tentulah unta itu mempunyai kelebihan-kelebihan istimewa yang tidak payah kita masuk ke dalam cerita-ceritanya yang terperinci. Kerana Allah sendiri tidak menerangkan apa-apa mengenainya. Tetapi kaum Samud tidak percaya kepada amaran Nabi Saleh alaihissalam itu. Lalu mereka sembelihkan unta itu. Tindakan itu dilakukan oleh seorang yang paling jahat dari mereka. Tetapi seluruh mereka bertanggungjawab atas tindakan itu dan merekalah yang dikira menyembelihkan unta itu kerana tidak cuba menghalangi perbuatan penjahat itu, malah merestuinya. Ini merupakan salah satu dari dasar-dasar pokok Islam mengenai konsep tanggungjawab sosial dalam kehidupan dunia. Dasar ini tidak bercanggah dengan dasar tanggungjawab individu mengenai balasan akhirat, di mana tidak ada orang yang memikul dosa orang lain. Menurut dasar ini adalah berdosa meninggalkan kerjasama, nasihat menasihati, bantu membantu, galak menggalak dan mencegah mereka yang hendak melakukan perbuatan yang kejam dan jahat. Ketika inilah tangan kudrat ilahi bertindak mengenakan azab yang besar ke atas mereka. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Maka Allah pun murka dan menimpakan ke atas mereka azab yang amat dahsyat dengan sebab dosa mereka dan meratakannya ke atas seluruh mereka. Kata-kata damdama bererti murka dan mengenakan azab, dan bunyi kata-kata itu sendiri membayangkan pengertian yang dahsyat di sebaliknya. Ia seolah-olah menggambarkan satu pemandangan yang ngeri di mana Allah timpakan ke atas kaum Samud azab yang amat dahsyat dan meratakannya ke atas seluruh mereka. Iaitu Allah balikkan bumi mereka ke atas ke bawah. Ini adalah satu pemandangan malapetaka yang maha dahsyat. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak bimbang ke atas akibatnya. Apakah yang hendak ditakut dan dibimbangkan Allah? Maksud dari ungkapan ini ialah Allah tidak takut kepada akibat perbuatannya, kerana itu ia mengazabkan mereka dengan malapetaka yang sebesar-besarnya dan sedahsyat-dahsyatnya. Itulah cara penyiksaan Allah. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu amat dahsyat. Surah Al-Buruj ayat 12. Itulah nada penyataan yang bertujuan menyampaikan saranan dan bayangannya ke dalam hati manusia. Demikianlah hakikat jiwa manusia itu mempunyai pertalian yang rapat dengan hakikat-hakikat alam yang besar dan dengan pemandangan-pemandangannya yang tetap. Dan dua hakikat ini pula mempunyai pertalian yang rapat dengan sunnatullah yang menghukumkan para pendusta dan para pelampau mengikut batas-batas perencanaannya yang bijaksana yang telah menetapkan bahawa setiap sesuatu ada ajalnya. Setiap peristiwa ada masanya. Setiap perkara ada titik akhirnya dan setiap takdir Allah ada hikmahnya. Allah itulah Tuhan yang mengatur dan memelihara urusan jiwa, urusan alam dan seluruh urusan qada dan qadarnya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.